wabarakatuh. Saya sedang berada di puncak bukit yang boleh kita lihat daripada sini seluruh keadaan negeri Sarajevo. Dan bumi ini pernah menyaksikan kedatangan Sultan Osmaniyah yang ke-7, Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika membuka kota ini dan ketika membuka Bosnia pada 1463, lebih kurang selepas 10 tahun lebih pembukaan Konstantinopel. Kita boleh lihat bagaimana tembok-tembok White Fortress ini, tembok-tembok putih ini masih lagi ada di bumi, di puncak gunung ini, namun tidak dipelihara dengan baik, dalam proses untuk dipelihara. Dan pada masa yang sama kita boleh lihat makam syuhada yang terkorban dalam peperangan Serbia ke atas bumi Bosnia pada 1992 hingga 1995. Dan seluruh bumi Sarajevo dapat dilihat daripada puncak gunung ini, menggambarkan di sinilah Sultan Osmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih melindungi kota ini dari puncak bukit supaya boleh dilihat ke semua musuh-musuh yang cuba hadir untuk mengganggu ataupun memberikan kekacauan kepada negara yang telah dibuka oleh Ottoman. Kita sedang berada di Travnik dan ini adalah puncak air yang dikatakan Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan yang ke-7 Ottoman, telah menghentikan perjalanan tentera buat seketika, tentera Turki Muslimin, untuk meminum air di sini ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Jakca untuk menawan kota di sana. Dan Travnik adalah ibu kota Ottoman. Osmaniyah telah memerintah Bosnia daripada pusat beran mereka di Travnik ini. So artinya bukan Sarajevo, tetapi dari bumi Travnik, kerana bumi ini terkenal dengan bumi pergunungan dan air terjun yang begitu indah. Dan Bosnia, dan kita boleh lihat daripada atas sungai ini, di atas sana adalah White Fortress, tembok putih yang dibina pada early Ottoman period, iaitu pada 3 Jun 1663 dan 1463, yang dibina oleh tentera Ottoman dan tentera Muhammad Al-Fatih. Kita sedang berada di Stari Grad, suatu tembok yang ada hubung kait dengan early Ottoman yang telah datang ke bumi Bosnia ini. Dan pada 3 Jun 1963, pada 3 Jun 1463 Masihi, Sultan Muhammad Al-Fatih telah datang ke puncak negeri Travnik ini dan telah mengubah binaan yang telah sedia ada di sini kepada binaan Ottoman. Dan kalau kita boleh lihat menara dan jamek yang pernah dibina di sini, namun sekarang hanya menara saja yang berfungsi. Dan di bahagian bawah sana kita boleh nampak madrasah yang dibina sejak daripada zaman Ottoman, yang masih berfungsi sampai sekarang dan masih lagi survive meskipun berlaku peperangan sebelum ini. Dan kalau kita lihat kepada binaan ini, kita boleh faham kenapa kita boleh mengatakan ia binaan Ottoman. Kerana orang yang pergi ke Turki melihat Rumeli Hisar, melihat Anadolu Hisar, mereka akan faham binaan ini adalah seni bina ataupun corak binaan Ottoman yang diubah daripada binaan orang sebelumnya yang berada di tempat ini.
فتحنا القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembukaan Konstantinopel itu telah dipahami dengan penuh jiwa besar oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan binaan Starigrad ini adalah bukti kepada kesungguhan beliau untuk menyebarkan Islam ke seluruh Eropah. Jamek ataupun Masjid Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang sekarang sudah tidak berfungsi. Pada 1528 Sultan Sulaiman telah meluaskan kedaulatan Osmaniyah sehingga ke Eropah, dan gereja ini yang pada awalnya wujud telah ditukar kepada masjid pada 1528. Namun demikian, selepas menjadi masjid, telah beberapa usaha telah dilakukan oleh pihak Kristian untuk membakar masjid ini, dan selepas beberapa kali mereka berjaya melakukannya, hanya beberapa sahaja yang tinggal pada masjid ini dan ia sudah tidak digunakan begitu lama. Yang berbaki hanyalah menara dan dinding-dinding sahaja. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada perselihan siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mahu berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina 'adzaban nar. Mereka mengingati Allah ketika duduk, ketika berdiri, ketika baring, ketika tidur. Dan mereka yang sentiasa apabila melihat penciptaan Allah, lalu mereka berkata, Tuhanku, selamatkan aku daripada api neraka, dan tidak ada sesuatu pun ciptaan kamu yang sia-sia. Satu daripada masjid yang terakhir dibina oleh Daulah Osmaniyah sebelum kedatangan kuasa asing yang lain ke bumi Bosnia. Dan binaan ini nampak dengan jelas architecture daripada Ottoman, dan musnah semasa peperangan Balkan, peperangan 1923, dan ia adalah binaan semula selepas daripada itu.
kan, atas tujuan yang dimaklumkan, dan adalah untuk menyelamatkan tentera-tentera yang telah terluka semasa perang berlaku. Dan muzium yang ada di belakang kita ni pun dibina untuk memperingati orang-orang yang terluka dalam perang tersebut. Dan di depan tu kita dapat lihat ada satu quotation yang telah dinyatakan oleh Tito, komander yang mengetuai tentera Yugoslavia pada masa itu, yang mengatakan bahawa kita tidak boleh meninggalkan orang yang cedera. Jadi mengebom satu jambatan untuk memutuskan perhubungan dan memastikan pihak tentera mempunyai masa untuk menyelamatkan tentera-tentera mereka yang telah tercedera dalam peperangan yang dahsyat pada tahun 1943 itu. Sekidar Blagaj ataupun juga dikenali sebagai Panaah ataupun The Dervish House. Ini adalah antara rumah sufi yang masih kekal sehingga kini sejak daripada pembinaannya, yang dikatakan ada satu pendapat yang mengatakan telah dibina sekitar 1400 tahun yang lalu, iaitu lebih kurang sebelum kedatangan Ottoman lagi ke bumi Blagaj ini. Dan satu riwayat mengatakan ianya ada setelah kedatangan Ottoman. Dan kita dapat lihat di sini struktur rumah ini sangat disusun dan memang mengikuti apa yang menjadi falsafah kepada golongan sufi ini, iaitu kita perlu if we want to near to the God, to the creator, we need to love the nature. So pembinaan rumah ini malam hari yang begitu tenang dan indah di Jambatan Lama Mostar ataupun lebih dikenali sebagai Steri Mosque, dan ia adalah suatu simbolik kepada kehadiran anda di bumi Bosnia. Kadang-kadang ada adegan terjun yang dipersembahkan oleh anak-anak muda pada hari-hari tertentu di jambatan ini. Namun demikian, ramai tidak mengetahui sejarah hitam yang tersembunyi di sebalik jambatan ini. Untuk makluman, jambatan ini dibina begitu kukuh daripada binaan kayu pada awalnya, dibina dengan arahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan yang ke-10 Kerajaan Ottoman. Arahan beliau adalah kepada Khairuddin Sinan, iaitu anak murid kepada Mimar Sinan, untuk membina satu jambatan lebih kukuh bagi menghubungkan Mostar Muslimin dengan Mostar Kristian. Dan binaan itu telah mengambil masa lebih kurang 9 tahun, bukan 9 bulan, bukan 9 hari, bukan 9 minggu, 9 tahun untuk menghasilkan suatu struktur jambatan yang begitu kukuh. Dan hampir 400 tahun lebih, jambatan ini telah menghubungkan dan menjalinkan hubungan yang baik antara Muslimin
dan orang-orang Nasrani Ortodoks di sini. Namun demikian, pada 9 November 1993, pihak Serbia telah mengebom dengan menggunakan lebih daripada 80 biji bom untuk memusnahkan secara total jambatan ini. Anda boleh lihat di YouTube video-video yang ada. Mereka terpaksa menggunakan lebih daripada 80 biji bom bagi memusnahkan jambatan yang begitu kukuh ini. Dan akhirnya, ia telah meruntuhkan hubungan yang baik yang pernah terbina di zaman Ottoman. Pada tahun 2004, ia telah dibina balik dan inilah hasilnya. Dan ia di bawah peliharaan UNESCO. Di mana ada ketinggian, di situ ada Ottoman, dan kita sedang berada di Pocitek, salah satu lokasi yang sudah menghampiri negara Croatia, dan inilah persinggahan ataupun perkampungan Ottoman yang dibina pada 1562 lebih, di mana Osman yang membina sebelum pergerakan mara ke Dubrovnik untuk melebarkan Islam dengan lebih hebat lagi ke seluruh negara Eropah. Mehmet Papusu ataupun Jambatan Sultan Muhammad yang keempat, Sultan Osmaniyah yang ke-19, dibina di Konjic, salah satu wilayah penting di Herzegovina, Bosnia ini, dan ia telah berbakti selama 232 tahun lebih kepada rakyat yang berada di sini. Dibina pada 1682 dan telah dimusnahkan oleh pihak Jerman semasa mereka berundur ketika Peperangan Dunia yang Kedua, dibom oleh pihak Jerman pada 3 Mac 1945, dan ia telah dibina semula dengan kerjasama kerajaan Turki. Dan anda boleh lihat bagaimana strukturnya adalah struktur jambatan Ottoman yang terbaik yang masih terpelihara. Kalau kita bandingkan dengan satu lagi jambatan yang ada di Latin Bridge, kita sudah tidak mampu melihat seni bina asal Ottoman pada waktu sekarang kerana telah musnah dan dibina semula. Namun yang ini yang masih lagi kekal, kerana ketika Jerman musnahkan, yang hanya tinggal hanyalah pasaknya ataupun bahagian kakinya saja, namun jambatan ini secara keseluruhan di bahagian atas telah musnah.